Malah itu, podcast keluar sekejap pada semalam dan pada ketika ini bersama saya membincangkan isu sama penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz. Salam Aidilfitri atau salam Deepavali buat penganut Hindu. Apa khabar Mujibu pada petang ni? Khabar baik, Jasmine. Terima kerana sudi Selamat bersama petang, kami pada selamat petang. menyambut Deepavali. Betul. Baiklah, semalam Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ada mengatakan sokongan beberapa ahli parlimen pembangkang daripada Perikatan Nasional terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menyebabkan mereka hilang kerusi. Bagaimanapun, kita nak fahami kedudukan ahli parlimen berkenaan pada ketika ini selepas berkuat kuasanya Undang-Undang Lompat Parti, kerana mungkin ada segelintir pihak ataupun rakyat yang masih keliru. Mujibu. Ya, saya melihat ini adalah satu fenomena yang telah pun dibincangkan ramai berkenaan apabila kita melihat Akta Lompat Parti yang telah diluluskan uh, pada sidang yang lalu itu mempunyai loophole yang jelas. Apabila kita melihat bagaimana fenomena yang berlaku sekarang ini adalah satu fenomena yang melompat parti tanpa perlu melompat, disebabkan adanya loophole itulah. Kerana jelas ada beberapa perkara yang menjadi persoalan bagaimana Akta Lompat Parti itu sebagai satu mekanisme yang sepatutnya menghalang aktiviti lompat parti yang sudah tentu menghuru-harakan politik negara selepas apa yang berlaku itu dalam dua perspektif. Satu, keanggotaan ahli dalam parti sebagai sebuah gabungan, dan juga sudah tentu parti dalam parti yang membentuk gabungan. Kerana kalau kita lihat mekanisme lompat parti ini hanya menghalang ahli parti dalam perspektif parti, di mana kalau seseorang ahli parlimen itu melompat meninggalkan partinya, sama ada declare bebas ataupun masuk ke parti yang lain, itu akan mengaktifkan mekanisme lompat parti, maka kita akan mempunyai pilihan raya kecil, tetapi tidak menyentuh secara khusus tentang parti dalam parti ataupun parti dalam sebuah gabungan, dan juga keanggotaan ahli dalam parti sekiranya parti itu meninggalkan gabungan. Jadi maka loophole-loophole inilah yang saya rasa perlu untuk barangkali diperhatikan sekiranya semua pihak, baik kerajaan ataupun pembangkang, mahu melihat masalah ini dapat diselesaikan secara kita kata once for all, Jasmine. Justru itu dalam hal ini saya rasa kita melihat ini daripada dua perspektif. Satu perspektif itu daripada Akta Lompat Parti itu sendiri, dan juga sudah tentu bila Jasmine menyentuh tentang kepembangkangan daripada perspektif jumlah numbers dia, pengaruh dia, dan apakah ini boleh diterima walaupun secara harfiah, secara teknikalnya masih lagi dibenarkan, di sebalik bahawa ini adalah satu budaya yang berkali juga tidak sihat pada demokrasi kita. Apabila kita bercakap mengenai loophole itu tadi, jadi Mujibu merasakan adakah perlu Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022, Akta A1663 ini perlu ditambah baik? Apabila kita bercakap ditambah baik itu, apa agaknya yang perlu ditambah baik? Kerana sebelum ini Tan Sri Muhyiddin juga berpandangan perkara itu perlu dilakukan selepas beberapa anggota PN itu beralih sokongannya. Ya, setuju. Kerana kebimbangan ini bukan saja telah disuarakan oleh Tan Sri Wan Junaidi yang pada ketika ini adalah Speaker Dewan Negara. Kalau lihat kenyataan beliau 2 hari lepas, dia seolah mengatakan I told you so. Seolah-olah memberitahu bahawa keperluan untuk Akta Lompat Parti ini digubal bagi membolehkan loophole yang berlaku itu tidak memberi impak kepada politik pada masa akan datang. Walaupun di peringkat awal satu ketika dulu ketika mengubal akta ini, kita melihat bahawa barangkali lebih baik ada daripada tidak ada Akta Lompat Parti ini, dan mungkin akan ditambah baik seperti mana yang kita tahu Datuk Seri Azalina juga mencadangkan bahawa perlu ada mekanisme penguat bagi menampung kekurangan yang ada pada Akta Lompat Parti seperti akta pecat contohnya, recall election, dan juga sudah tentu kita melihat juga barangkali bagaimana untuk memperkasakan mekanisme lain itu, akta rasuah, akta dan sebagainya lah, bagi membolehkan dia itu merangkumi keseluruhan untuk membolehkan Akta Lompat Parti ini benar-benar ada taring bagi menghalang sebarang juga cubaan yang melompat parti sehinggalah mandat mereka berakhir untuk pilihan raya yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat daripada loophole yang ada ini, sudah tentu kita melihat Akta Lompat Parti ini perlu diperkasakan dengan sepenuhnya. Dua perspektif tadi itulah, seperti mana kita melihat keanggotaan ahli parti dengan parti gabungan, satu, dan juga kedudukan ahli
Dewan Rakyat itu dalam partinya, dalam konteks parti gabungan. Kerana pada ketika ini apa yang kita lihat adalah aktiviti yang berlaku di mana YB boleh lompat parti tanpa perlu lompat parti. Ya, seperti mana yang berlaku dalam konteks Syed Saddiq contohnya, walaupun Syed Saddiq itu barangkali tidak menyertai Pakatan Harapan secara rasmi ataupun mungkin hanya menyatakan sokongan saya, tapi dalam konteks 4 ahli parlimen. Dan sebelum itu juga ya, kalau kita lihat Jasmine, bagaimana 4 ahli parlimen Sabah yang bertanding atas tiket GRS, tapi mereka ni katanya adalah ahli parti politik bersatu di Sabah, juga menjadi isu yang tidak selesai sekarang. Jadi kalau boleh dicadangkan lah ya, loophole yang boleh diperbaiki itu, dua itulah tadi yang perlu ditambah baik. Di samping juga barangkali mempertimbangkan mekanisme lain seperti akta pecat contohnya ya, recall election, dan juga bagaimana akta-akta sedia ada yang barangkali boleh dikuatkuasakan dan dikesalingkan supaya dia boleh menjadi protective mechanism yang ampuh menyokong kepada akta lompat parti. Kerana hal ini jelas tidak akan selesai sekiranya tidak ada satu penyelesaian secara tuntas bagi membolehkan tidak berlaku lagi fenomena ini. Kerana jelas kalau kita lihat 4 ini sudah boleh melompat begini, tidak mustahil akan ada yang akan menyusul selepas ini, memandangkan tempoh parlimen yang masih panjang dan keterdesakan mereka dalam konteks sumber bagi kawasan dan juga pergerakan masing-masing di kawasan itu jelas akan menghimpit mereka dan mungkin akan surrender dan bow to the power itu, dan menjadikan mereka itu mungkin mempertimbangkan membuat perkara yang sama. Mujibu, baiklah, dengan sokongan yang tersebut tadi, kerana kita tahu bukan sahaja 4, kita bercakap mengenai Syed Saddiq dan sebagainya. Apa seterusnya yang boleh kita jangkakan dari segi kedudukan kerajaan perpaduan ataupun sokongan yang diberikan kepada kerajaan perpaduan? Kerana apa yang kita tidak mahu adalah rakyat terjejas. Kita mahu memastikan kesejahteraan rakyat di setiap kawasan parlimen itu tidak terjejas langsung dengan apa tindakan-tindakan ahli parlimen ini. Ya, Jasmine, saya setuju. Dua perkara perlu dilihat dari perspektif ini. Satu, bagaimana kita harus melihat isu sumber dan pendanaan kepada pembangkang. Kerana jelas kita sebagai rakyat yang mendukung prinsip demokrasi, pembangkang juga sebahagian daripada mekanisme itu. Maka untuk membolehkan pembangkang ini melakukan peranan mereka dengan berkesan, ya barangkali sudah perlu untuk kita mempertimbangkan untuk memberikan mereka sumber yang cukup untuk membolehkan mereka melakukan tugas masing-masing. Kerana dalam satu segi juga, walaupun itu kawasan pembangkang, mereka juga tetap rakyat Malaysia yang membayar cukai di kawasan itu. Satu. Dan kedua, sudah tentu kita mahu melihat tindakan-tindakan sebegini ini harus disekat. Kerana saya tidak melihat bertukar sokongan itu adalah sesuatu yang ikhlas dilakukan. Ya, memandangkan kita harus melihat ini daripada perspektif yang luas selain daripada itu. Kerana daripada perspektif ini, ya betul, benar, dari satu segi akan memberikan sokongan yang kuat kepada kerajaan, walaupun di sebalik melihat kepada keperluan untuk menerima mereka di sebelah kerajaan itu barangkali tidak perlu kerana jumlah keutuhan parlimen itu juga sudah kuat, dan sekiranya tidak berlaku apa-apa juga barangkali mungkin akan sampai hingga ke akhir mandat. Walau bagaimanapun kerana mereka sudah mahu menyatakan sokongan, mungkin tidak masalah untuk menerima daripada perspektif kerajaan bagi membolehkan sokongan itu kuat. Di sebalik ada mekanisme lain barangkali yang boleh digunakan seperti memberikan CSA semata-mata tanpa perlu memberikan sokongan secara terbuka begini, yang barangkali akan menjejaskan keutuhan kepembangkangan itu sendiri. Dan juga sudah tentu di sebalik ini perspektif negatif rakyat kalau kerajaan menerima mereka sebagai ahli penyokong kerajaan itu juga akan sedikit sebanyak menjejaskan persepsi integriti yang melihat bahawa kalau dulu mereka keras menolak budaya ini kerana inilah juga yang menjatuhkan mereka, maka mengapa mereka menerima dalam keadaan sekarang ini begini. Dalam konteks inilah dua perspektif ini perlu menjadi pertimbangan asas pada kerajaan. Di sebalik fakta bahawa ya jelas ini satu tindakan yang masih lagi boleh dilakukan, namun dari sudut moralnya barangkali perlu dielakkan, dan secara jangka panjang perlu melihat bagaimana penambahbaikan akta lompat parti ini dengan mempertimbangkan catatan sebelumnya. Di samping juga barangkali setiap parti politik memikirkan mekanisme parti yang keras bagi membolehkan ini disekat, seperti mana yang berlaku pada Parti Amanah dan juga Parti DAP yang ada satu mekanisme parti yang kalau ada ahlinya melompat,
maka mereka boleh ambil tindakan yang keras. Di sebalik Perikatan Nasional juga barangkali belajar daripada ini dan mungkin mempertimbangkan melakukan perkara yang sama dalam parti komponen masing-masing. Baiklah Mujibu, masa mencemburui kita pada Deepavali ini, kita berjumpa selagi-lagi dalam masa-masa akan datang. Terima kasih banyak kerana sudi bersama Bulletin Awal ini. Itu dia tadi penganalisis politik Mujibu Abdul Muiz.